Projek hari ni, saya nak buat pelita rechargeable. Saya akan gunakan buluh dan 3D printer. Dia bukan khas oleh TNB. Okay, first, saya perlu dapatkan ukuran diameter dalam buluh dulu, baru saya boleh transfer dalam 3D print saya. Sebab saya nak buat dia punya casing untuk pelita. Yang dalam bukan luar. Luar saya pakai buluh saja. Saya settlekan 3D print ni dalam 4 jam lah untuk projek kecil macam ni. Saya buang support dulu bagi kemas. Kemudian saya try masukkan dalam buluh tadi, okey tak? Tengok. Okey kat depan ni. Alright, cun-cun saja. Buluh ni pula saya potong bagi lebih sikit daripada saya punya casing dalam tadi. Kemudian saya tebuk lubang. Ni lubang ni akan keluar cahaya nanti. Saya potong fiber-fiber buluh yang terkeluar tu dan saya gunakan kertas pasir untuk kemaskan dalam dan luar dia supaya lubang tu cantik je. Okey. Kan dah kemaskan lubang dia. Okey, next. Saya potong 2 buluh. Ini saya nak buat penutup pelita saya. Ada 2 fungsi dia. First, untuk melindungi saya punya barang komponen elektronik dalam pelita saya, dan juga ini akan dijadikan sebagai diffuser. Dan untuk lekatkan benda ni, saya akan gunakan UV punya gum, UV resin punya gum. Nak guna dia mudah je. Saya gam kat tempat yang saya letak gam ni. Okey, lepas tu saya ada satu komponen yang saya akan jadikan tongkat untuk saya punya penutup. Lekat kat situ dan bagi dia kena UV. Cahaya matahari ada UV. UV ni akan buatkan gam tu mengeras. Kan kuat tu. Okey, next saya nak lekatkan saya punya penutup ni. Guna gam yang sama juga, UV resin punya gam. Okey, kat situ cun dan bagi kena cahaya matahari UV. Keras. Okey, next. Saya punya bateri pula. Bateri ni saya lekatkan terminal dulu sebab saya tak nak direct bateri dekat terminal bateri tu. Nama teknik ni adalah spot welding. Sangat bagus untuk bateri sebab bateri kita tak elok kalau panas-panas. Saya try masukkan dalam casing saya. Okey, cun. Dan ini saya gunakan TP4056. Ini charging module untuk kita punya lithium ion battery. Kat bawah dia, ngangam cantik. Itu dia punya charging port dia. Saya akan gunakan satu switch. Kecil je lah, saya tak guna yang besar. Okey, ini untuk hidupkan lampu nanti. Ini heatsink kecil. Tujuannya untuk menyejukkan saya punya LED. Dan LED nanti saya kena lekatkan dengan dia punya tapak ni. Dia ada base punya LED. LED tu saya kena patri kat situ. Mula-mula saya buat connection untuk saya punya TP4056 dulu. Ini untuk charging bateri nanti. Okey, connectkan wire negatif positif. Kemudian saya gunakan thermal paste untuk memindahkan haba daripada LED ke tapak dia, base dia, dan kita patri. Sekarang start pemasangan. Saya masukkan charging modul saya dulu, lepas tu saya gam gunakan glue gun sahaja. Okey, tips. Bila kita DIY ataupun buat kerja dengan sesuatu yang melibatkan elektrik, walaupun ini dia tak adalah voltage dia tinggi, tapi dia punya current tinggi kalau bateri lithium ion ni. Pastikan kita connect bateri ni, sumber tenaga elektrik ni last sekali. Bila dah okey, dah secure semua connection, baru kita connect. Sama macam elektrik TNB kat rumah kita, kalau kita buat kerja, cabut plug dulu, disconnect dulu. Ada case adik saya, dia pergi repair kipas rumah dia, tapi dia lupa nak tutup plug. Masa dia repair, kipas tu short. Selamat short tu tak kena kat dia, dia short dekat dalam bahagian elektronik, elektrik situ je. Okey? Pastikan kita cocok sumber tenaga ni last sekali bila dah secure kita punya projek. Saya connect switch. Okey, saya pakai terminal negatif switch ni. Terpulang lah nak pakai terminal positif ke negatif. Okey, then ada 2 wire ni, positif negatif. Ini khas untuk lampu. Kita connectkan LED dulu. Sebabnya kita nak control LED ni dengan switch tu. Okey. Saya gunakan thermal paste lagi. Kali ni untuk transfer haba daripada LED punya base tadi kepada kita punya heatsink. Lepas tu saya solder lah, saya patri. Pastikan dia punya positif negatif betul. Kalau kita tak pasti, kita boleh cuba dulu dengan bateri. Dah settle solder ni, saya solder pula bateri sebab dah secure saya punya litar saya. Okey, masukkan bateri dalam casing dia. Cantik. Okey, saya try. Tu settle. Saya gunakan glue gun untuk lekatkan pula base
saya punya lampu tu, LED punya base ni. Okey, letak situ, gamkan. Dah settle gam base untuk lampu ni, saya gamkan pula dia punya heatsink. Okey, settle. Test, masuk, cantik. Dan gam yang terakhir. Okey. Untuk pegang saya punya pelita ni, saya pakai buluh juga. Saya potong beberapa bahagian. Okey, biar pecah terbuka macam tu kan. Saya masukkan buluh kecil. Saya tolak buluh tu ke dalam biar bagi dia punya depan tu tenganga dia punya bukaan tu. Barulah senang kita nak masukkan kita punya pelita ni. Okey, try. Okey, masukkan. Kan senang. Okey. Nice. Bila nak cas, saya just ambil je wayar micro USB saya ni. Saya cucuk dekat tempat cas tu. Lepas tu biarkan cas. Cuma kalau bila kita cas benda macam ni yang bukan tak ada smart charging kan, pastikan jangan cas sambil on. Sebabnya nanti bateri dia boleh overcharge dan boleh mengakibatkan kerosakan bateri ataupun bateri tu boleh meletup. Berbeza dengan handphone moden, kita dah ada smart charging dalam tu. Kalau kita DIY macam ni, jangan guna masa cas. Alright? Jom kita nak try. Tengok masa malam jadi macam mana. Okey, settle. Pelita rechargeable. Ini saya pakai LED dalam 3 watt punya LED tau. Kalau saya pakai mentol biasa, dia akan gunakan power tinggi sikit kalau nak dapat kekuatan cahaya macam ni. Sama macam kat rumah kita, kalau kita pakai lampu yang kuning tu kan, yang panas tu kan, itu 5% saja daripada total tenaga dia convert kepada cahaya, membazir. Kalau kita pakai LED ni dia convert dalam 15%. Still bukanlah 100% jadi daripada tenaga elektrik tu kepada cahaya, tak. Tapi dia convert 15%. Kalau mentol biasa, 5%. 3 kali ganda lebih jimat kalau kita gunakan LED. Sebab tu dalam projek ni saya guna LED supaya bateri ni boleh tahan lama. Ini kalau saya buka ni, 1 malam boleh bertahan. Bila sebut pasal penjimatan ni, kita boleh belajar jimat dengan memahami cara penggunaan tenaga kita dekat rumah. Contoh kita ada MyTNB punya apps ni kan. Kita boleh faham corak penggunaan tenaga kita setiap bulan. Sebab harga kita bayar kat TNB ni berbeza ikut jumlah tenaga kita guna. Kalau kita guna dalam range 300 ke 600 kWh, kita bayar 50 sen setiap 1 kWh. Kalau tengok bil rumah saya ni, saya banyak bayar yang harganya 300 kWh ke atas. Jadi kalau saya tak nak bayar mahal, saya kena cubalah pastikan saya punya penggunaan tenaga tu bawah 300 kWh. Tu je lah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.